Assalamualaikum dan selamat datang ke video assignment group kami bagi kelas Etika Penghayatan dan Peradaban Sesi 11. Saya Nurul Difa binti Ramli, nama matrik A19A0459 selaku ahli kumpulan ini. Diberi Muhammad Muiz Azrai bin Ghazali, nombor matrik A19A0358. Nama saya Norita binti Jaafar, A19A0438. Nama saya Muhammad Hidayat bin Abdul Razak. Nombor matrik saya ialah A19A0349. Hai, nama saya Nurhanisa binti Lanan, nombor matrik A19A0455. Saya Muhammad Izzul Afiq bin Zulkifli, A19A0351. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nizam Azizi bin Nazran. Nombor kad matrik saya adalah A19A0362. Video ini akan mempertontonkan tentang isu kekayaan menyumbang kepada keruntuhan etika seseorang. Isu ini seringkali menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat. Perkara ini semakin menjadi-jadi semenjak kebelakangan ini kerana terdapat jutawan yang suka menunjuk-nunjuk hartanya di laman sosial. Perkara ini menimbulkan perasaan tidak senang hati dalam kalangan netizen kerana mereka merasakan sikap orang kaya ini terlalu riak kerana menunjukkan harta mereka di khalayak ramai. Oleh itu, kami akan membincangkan isu ini dengan melakukan temu bual di kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai. Adakah anda bersetuju bahawa etika orang berduit dapat dilihat dengan jelas ketika mereka membeli belah? Bincangkan. Pada pandangan saya, dari sudut positif, hanya setengah sahaja yang mempunyai perwatakan atau etika berjimat-jimat dalam pembelian walaupun beliau mempunyai banyak wang. Perkara ini dapat dilihat apabila seseorang itu memilih barangan yang berjenama tetapi hanya untuk keperluan sahaja, bukan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Sebagai contoh, jam tangan. Walaupun seseorang itu telah membeli jam tangan yang berjenama, tetapi tidak bermakna untuk membeli lagi dan memakai jam tersebut untuk kedua-dua belah tangan. Perkara ini akan menimbulkan rasa dengki dan riak pada diri sendiri. Pada pandangan saya tidak bersetuju dengan kenyataan yang diberikan. Jika dilihat, mereka-mereka yang berduit pada hari ini kebanyakannya tidak mengamalkan etika ketika membeli belah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang berduit ini lebih banyak menghabiskan wang mereka dengan berbelanja mengikut kehendak dan nafsu semata-mata. Sebagai contoh, mereka sanggup menghabiskan wang mereka dengan membeli barang-barang yang berjenama dan mahal seperti beg tangan, jam tangan, pakaian, kasut, tudung dan sebagainya. Walaupun mereka sudah mempunyai kesemuanya, perkara ini adalah bertujuan untuk memuaskan kehendak mereka sahaja. Orang berduit seringkali menjadi perbualan masyarakat apabila melakukan amalan bersedekah. Bincangkan. Pada pendapat saya, dari sudut positif, orang berduit bersedekah dengan jumlah yang banyak dan bergambar semasa memberi sedekah atau sebagainya bukan kerana ingin menunjuk-nunjuk, tetapi mereka ingin orang-orang di luar sana, terutamanya yang berduit, mengikut perbuatan tersebut. Hal ini kerana ramai orang yang susah di luar sana memerlukan bantuan daripada mereka. Dan ada juga orang kaya yang memberi sedekah dengan jumlah yang banyak tetapi tidak menghebohkannya. Kerana setiap orang ada cara dan niat masing-masing. Baik atau buruk niat seseorang itu, hanya Allah yang tahu.
pendapat saya, dari sudut negatif, orang menganggap bahawa orang yang kaya selalu bersedekah mempunyai niat yang lain, seperti riya, ingin menunjuk-nunjuk bahawa mereka mempunyai wang atau kemewahan. Sebagai contoh, apabila mereka sedang bersedekah atau melakukan sebarang aktiviti amal, mereka sering memuat naik gambar-gambar di laman sosial. Jadi, masyarakat haruslah menghormati hak orang lain dan berprasangka bahawa mereka mempunyai niat yang tulus serta ikhlas dan elakkan daripada sebarang tomahan yang buruk. Apakah kesan yang dapat kita lihat semasa orang yang berduit membeli atau membuat pesanan makanan? Kesan yang kita dapat lihat ketika orang berduit memborong atau membeli makanan ialah itu akan membuatkan penjual tersebut merasa senang ataupun gembira kerana ada orang yang sanggup membeli dan memborong makanan mereka. Kerana dengan tindakan tersebut, penjual dapat habiskan makanannya tanpa perlu berjalan jauh ataupun menunggu masa yang lama untuk mereka menghabiskan makanan yang dijual. Itu akan memberikan senyuman kepada mereka kerana pemborong atau pembeli tersebut telah memudahkan kerja mereka. Saya akan menerangkan sifat negatif yang dilakukan oleh segelintir orang kaya ketika berbelanja. Perkara pertama yang dapat saya lihat adalah ketika mereka belanja, segelintir pihak menghabiskan wang mereka kepada barang yang tidak perlu. Jadi banyak barangan akan terbazir apabila berlakunya pembelian secara pukal. Selain itu, terdapat juga segelintir pihak yang membelanjakan wang mereka untuk dijadikan tayangan kepada masyarakat. Perkara ini amatlah ditegah di sisi umat Islam yang dikenali sebagai sifat riya. Perkara ini akan membuat golongan yang kurang berkemampuan berasa sedih. Akhir sekali, terdapat segelintir pihak yang sering mementingkan diri ketika berbelanja. Perkara ini dapat kita lihat ketika berlakunya perintah kawalan pergerakan di mana segelintir pihak membeli barangan secara pukal tanpa memikirkan masyarakat lain. Jadi banyak stok akan kehabisan dan setengah golongan tidak dapat membelinya kerana kehabisan stok. Itu adalah antara jawapan yang kami terima semasa membual sebentar tadi. Terima kasih kerana telah menonton video yang disediakan oleh kumpulan kami.